Assalamualaikum. Malam ni Abang Topeng sekadar nak bercerita tentang hari ni ada pengumuman daripada kerajaan mengatakan kerajaan Malaysia memberikan kebenaran untuk warga Malaysia iaitu apa ni pencarum KWSP mengeluarkan simpanan daripada akaun 2 KWSP sebanyak 500 sebulan selama 12 bulan untuk mengurang apa ni untuk meringankan beban dan juga meringankan untuk membantu keperluan pada masa COVID-19 ni lah. Okey. Ada pro and con. Okey. Nak katakan benda ni bagus, tidak juga. Nak katakan tak bagus pun, tidak juga. Okey. Abang Topeng semua just rasa macam satu part ialah rasa sedih jugalah sebab tiada bantuan yang jelas untuk rakyat. Kita faham dalam keadaan sekarang ni kerajaan Malaysia ada banyak masalah kewangan dengan nak selesaikan wabak ni dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya kena ada satu inisiatif. Tapi tak apa, kita tunggu yang pada 30 hari bulan Mac ni katanya ada satu inisiatif yang akan pakej ransangan ekonomi dan sebagainya lah. Okey, tak apa, kita simpan dekat situ dulu. Semua nak cerita sini ialah apa implikasi bila kita keluarkan wang RM500 untuk tabungan yang kita buat pada sekarang ni daripada akaun 2 KWSP untuk kita survive dalam masa COVID-19 dan sebagainya. Okey, dari satu segi duit tu sebenarnya tak banyak cerita dia. Kebanyakan orang yang ada akaun 2 ni kebanyakan lah, bukan nak katalah ada dia dah beli rumah, dia dah buat sambung belajar sebagainya. Nilai yang ada dalam tu mungkin dah sikit. Kebanyakan akaun yang jarang Abang Topeng jumpa orang yang banyak dalam akaun 2 dia. Banyak wang dalam akaun 2-nya. Susah nak jumpa lah. Abang Topeng susah nak jumpa. Tapi ada, bukan tak ada. Okey, cerita dia kan. Bukan semua orang. Macam Abang Topeng sendiri pun akaun 2 taklah banyak mana. Cerita dia. Akaun 1 pun tak ada banyak juga sebab berapa tahun Abang Topeng tiada akaun tidak mencarum dalam KSSP sebab kerja sebagai so-called upahan ni dia susah sikit nak ada KSSP. Okey, cerita dia. Okey, tak apa. Itu cerita lain lah. Okey, impak yang nampak lah kalau kita keluarkan, betul. Dia akan ada kecairan dalam negara lah, cerita dia, kecairan dalam kewangan negara, bila mana orang akan mula berbelanja balik, orang boleh shopping, beli barang, boleh sebagainya lah. Ialah boleh merancakkan ekonomi dalam negara. Tapi kena faham satu benda, itu kalau peniaga-peniaga kecil dapat buka gerai, cerita dia. Dia buka gerai, jual nasi lemak lah, jual nasi kukus lah, jual kuih-kuih muih dan juga yang kecil-kecil lah cerita dia. Sebab dia adalah dalam segi ekonomi, kita kena faham konsep rantaian. Kalau semua orang beli terus kepada pasaraya besar tanpa melalui pasaraya kecil, pasar mini dan juga kedai-kedai runcit dan sebagainya, dia tidak ada dia tidak memberi impak yang bagus kepada jaringan perniagaan itu sendiri, impak pada banyak orang. Jadi hanya terus kepada satu punca lebih besar saja. Maknanya pada satu puak yang lebih besar untuk dapat. Jadi cerita dia tidak ada dipanggil ekonomi rantaian. Tapi kalau kita boleh buat sampai peniaga kecil boleh meniaga balik, betul, orang yang meniaga nasi lemak boleh sebagainya, then okey, sebab dia akan merancakkan jaringan tu sendiri, jaringan ekonomi daripada daripada peniaga kecil jalanan, dia akan membeli barang sama ada dengan kedai runcit yang berdekatan dengan tempat dia, dan juga mungkin dia membeli dengan pasaraya kecil di tempat dia. Lepas tu pasaraya pula akan beli dekat pasaraya besar ataupun borong besar, dan jaringan tu berjalan cantik. Maknanya semua pihak mendapat dia punya manfaat dia. Tapi kalau dalam sekarang ni hanya pasaraya besar saja beroperasi, pasaraya kecil-kecil banyak yang tutup sebagainya disebabkan kerana COVID-19 ni, Abang Topeng nampak bahawa jaringan dia tak cantik. Jadi semuanya pergi ke sana. Jadi pecahan manfaat ni tidak dapat pada ramai orang. Jadi apa yang Abang Topeng harapkan adalah satu inisiatif yang boleh merancakkan ekonomi rantaian tu tadi.
Kita faham kita nak membendungkan kita nak membendungkan wabak COVID-19 ni. Jadi kita kena berbuat sesuatu lah. Tapi dalam keadaan kita membendung dalam keadaan macam ini sekarang pun, Abang Topi nampak satu benda tau. Dia punya peningkatan kadar yang dijangkiti tu eksponen. Okey, kalau Abang Topi tak tengok pada hari pertama lah. Tapi kalau kita tengok dalam 2-3 hari sebelum ini ialah daripada 100 naik kepada 130 dan naik kepada 150 semalam, dan hari ini telah naik 200 suspected. Jadi dia exponential. Bilangan yang mati pun jangan cerita lah. Kita cerita bilangan yang dijangkiti. Sebab bila bilangan yang dijangkiti tu ramai, dia akan menyebabkan kesesakan dekat hospital awam, hospital swasta. Tapi hospital swasta tak banyak, hospital awam yang terlibat. Jadi kesesakan tu menyebabkan kita menggunakan terlalu banyak resources, sumber, kaki tangan, peralatan, ubat-ubatan dan sebagainya, dan juga kemudahan katil yang perlu disediakan, dan yalah dengan fasiliti-fasiliti lain. Dan ini semua adalah kos. Jadi cerita dia dalam keadaan kita nak kendalikan, kita nak kurangkan bilangan tu, tapi dalam keadaan sama kita nak kena rancakkan ekonomi. Kalau tidak kita teruk. Jadi kita kena ada satu solution, satu mekanisme yang bagus untuk membendung masalah ni dan juga merancakkan ekonomi. Dan Abang Topi harap kita ada ramai 77 ke ada orang cakap lah, menteri-menteri, takkan semua tak boleh fikir cerita dia kan. Okey, Abang Topi tak nak campur dengan urusan politik, tapi Abang Topi nak cuma contohlah, kita ambil contoh Kementerian Kesihatan, ada seorang menteri kesihatan dan 2 orang timbalan menteri kesihatan. Tapi kalau benda tak boleh nak settle, semua yang bagi kenyataan media dan sebagainya adalah ketua pengarah kesihatan. Apa guna kita ada ramai-ramai tu menteri dan timbalan menteri? Tak guna cerita dia. Dia semua membazir resources yang sepatutnya kita gunakan di tempat lain. Cerita dia. Kan? Kalau contoh, kita ada Menteri Kewangan dan 2 orang timbalan Menteri Kewangan. Tapi Perdana Menteri juga yang kena bentangkan sebagainya dan juga duk memikirkan masalah. Apa guna kita ada ramai-ramai? Cerita dia. Ini bukan isu politik, ini bukan isu apa. Ini isu macam mana kita nak kita nak kontrol kita punya resources, penggunaan resources pada tahap maksimum. Kan? Kita membazir. Dan kita membazir di tempat yang tidak sepatutnya cerita dia. Dalam keadaan sekarang ni kita sepatutnya gunakan dana yang ada untuk solvekan issues dan juga tingkatkan ekonomi rakyat dan bantu rakyat-rakyat yang terjejas. Itu yang sepatutnya kita buat sebagai kerajaan. Topik ini bukan video politik, ini bukan, kalau nak cerita pasal politik Abang Topik boleh buat banyak beratus-ratus video tentang politik saja. Tapi Abang Topik tidak berminat untuk buat masa ni untuk ceritakan politik. Tapi cuma Abang Topik harap kerajaan dapat mengaktifkan, kerajaan dapat membuat sedikit perubahan kepada flow yang ada, SOP yang sedia ada supaya lebih bagus. Dan kita tak nak, macam tadi saya cakap, kita tak nak membazirkan resources, sumber-sumber yang kita ada. Bayangkanlah dengan sumber yang terlalu banyak yang tidak dimanfaatkan, yang terletak dalam kementerian, tapi kita tak gunakan. Kan? Abang Topik kesian dekat ketua pengarah kesihatan, Dr. Nur Hisham tu. Sungguh kesian. Tapi nak buat macam mana? Dia terpaksa jadi hero sebagainya. Kan? Sebab yang lain semua kayu. Yang lain semua kayu. Okey. Kita faham. Dalam contohlah macam ni dekat. Kita tak gunalah kita ada contoh yang tadi kan. Kita cerita pasal duit KWSP. Duit KWSP ni datang daripada rakyat. Datang daripada beberapa Facebook page, daripada Instagram, daripada media sosial. Ramai yang cerita. Kan? Ada yang daripada industri taksi, ada yang dari industri kenderaan awam, ada yang industri tailing, ada yang daripada NGO yang bercerita tentang ni. Tapi cerita dia kita ambil balik, bila kita ambil balik cerita dia, benda ni dibincangkan dalam masyarakat, cerita dia. Persoalannya yang dibincangkan dalam masyarakat itu yang dibawa oleh kerajaan, cerita dia. Di mana pergi think tank kerajaan yang ramai ni, kita menghabiskan duit banyak-banyak sebagainya. Apa guna ramai-ramai menteri? Kenapa tak boleh fikirkan benda-benda ni? Kenapa tak boleh fikir kita ini simple lah. Abang Topik nampak, why not ni cerita why not. Di samping kita nak tidak menggalakkan orang mengeluarkan duit banyak-banyak daripada KWSP, kita nak mengelakkan orang habiskan semua resource dalam KWSP.
kan. Di samping itu kita nak orang mengekalkan dana yang sedia dia supaya dia tidak akan, yalah, tidak akan bermasalah pada selepas dia pencen nanti. Apa kata kita gunakan konsep one to one, kan. Katalah apa ni, rakyat keluarkan RM250, okey, daripada KWSP, kerajaan top up lagi RM250 daripada dana kerajaan. Maka win-win sebenarnya. Okey, rakyat tidak akan rasa macam kerajaan mengabaikan mereka. Tapi dalam pada masa sama, kerajaan tidak mengeluarkan keseluruhan dana cerita dia. Kan? At least lah 50-50 lah cerita dia. Itu paling simple cerita dia. I think patut kerajaan buat benda macam ni. Benda yang macam ni, yang 50-50 ni sepatutnya kerajaan buat. Bukanlah kerajaan mengambil idea tu semua maknanya okey, semua boleh keluar daripada akaun 2. Kena ingat, bukan semua orang ada duit dalam akaun 2. Okeylah, paling ramai yang ada bawah RM500. Macam mana dia orang nak keluarkan? Itu saja yang dia orang ada. Jadi apa salahnya? Apa salahnya kali ini, di samping rakyat berkorban untuk negara, apa salahnya negara berkorban untuk rakyat? Bagi satu nisbah satu. Cerita dia. Apa salahnya? Tak rugi sebenarnya. Kan? Kalau sepatutnya kerajaan membelanjakan kena membelanjakan 40 bilion, kan, daripada 12 juta, dikatakan 12 juta orang penjara biar nak keluar. Tak semua orang akan keluarkan duit. Kena ingat, tak semua orang akan keluar duit. Tapi kita anggaplah Topik suka ambil kira di antara 2.5 juta hingga 3 juta. Okey, katalah 3 juta orang. Kan? Dijangkakan lebih kurang dalam 1.5 bilion sehari. Sebulan dia keluarkan. Katalah kerajaan cuma, kalau mereka keluarkan dengan duit sendiri contoh dia, kan, dan kerajaan cuma membayar separuh daripada 1.5 bilion. 1.5 bilion atau separuh daripada dia adalah berapa? 750 juta. Kan? Rakyat keluar pencarum keluar 750 juta, kerajaan tambah 750. Dia akan jadi dia akan menjadi kisah konsep menang-menang. Kerajaan dapat satu sokongan daripada kukuh daripada rakyat. Orang sokong, semua orang sokong. Semua akan respect, semua akan pegang lama. Dan secara automatik nama baik dapat dekat kerajaan dan juga win-win. Semua orang boleh mudah. Jadi kan senang sebenarnya. Adakah rakyat yang kena bagi idea ni kepada menteri-menteri yang punya ramai dalam tu? Tak payah semua tu, kita tinggalkan Muhyiddin Yassin seorang saja, Perdana Menteri kita. Yang lain semua tak payah tersimpan cerita dia. Sebab yang buat kerja sebagai sekarang ni adalah KSU. Ketua pengarah, contoh dia, ketua pengarah macam ketua pengarah kesihatan. Dia yang buat kerja. Timbalan menteri saya tak nampak buat kerja lagi. Sorry to say lah, ini reality. Kan? Reality yang terpaksa dicakap dan terpaksa diterima. Busuk ke, baik ke, bagus ke, kita kena terima. Kritik. Sebab kalau kata kita tak boleh nak kritik. Kalau rasa tak nak kena kritik, jangan jadi kerajaan. Bagi orang lain yang lebih layak. Ini bukan kata nak tak puas hati kat kerajaan ke apa. Tak, you kena fikir dari segi politik juga, kena fikir macam mana nak memenangi hati rakyat. Dalam keadaan you baru naik jadi kerajaan, tapi you tak ada idea nak memenangi hati rakyat. Macam mana nak kekal lama cerita dia? Kan? Itu je cerita dia, simple je cerita. Sebenarnya ini ada satu cabaran yang sebenarnya dipanggil test ground untuk kerajaan yang memerintah sebenarnya. Agak-agak lah, bukanlah kata kalau lah, agak-agak lah macam PH, katalah PH dulu memerintah. Apa yang dia buat? Mungkin tindakan yang sama, kita setuju tindakan ni, bukan tak kata tak setuju. Tapi mungkinkah ada cara implikasi, idea-idea lebih menarik lagi untuk rakyat? Dengar, rakyat semua memerhatikan. Rakyat inilah pengundi. Mereka lihat, mereka perhati, mereka dengar. Dan mereka akan memberi pandangan diorang nanti. Masa itu dah terlambat lah kalau you nak buat apa-apa pun. Jangan marah dan jangan, tak boleh kata apa. Apa-apa pun, Abang Topik harap Malaysia kita dapat selesaikannya dalam 14 hari ni. Janganlah bertambah lagi 14 hari kedua. Tak larat sebenarnya. Nak rasa nak gila pun ada, duduk rumah je sebagainya. Dan rasa macam penat. Nak buat niaga pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh. Bukan semua kerja boleh buat daripada rumah. Kena juga pergi office, cerita dia. Kena pergi berurusan juga. Terpaksa juga meeting dengan orang. Nak buat meeting macam mana sekarang ni, contoh dia. Kan? Banyak orang stuck, cerita dia. Jadi kalau kita tak ada buat perubahan dalam ekonomi, memang teruk lah, cerita dia. Okay, jadi pada stay safe semua orang. Stay at home. Jangan duk mengayap sana sini.
Kaki yang merayap tu abang rasa memang patutlah. Abang Topik rasa memang patutlah askar bagi penerajang seekor tu baru sedar diri kot. Cuma ni lah, apa lagi okey. Bagus sebenarnya yang apa ni, kerajaan bagi benarkan penjarum keluarkan RM500 tu. Betul, setuju. Cuma yalah, kenapa, soalan ada yang tanya kat Abang Topian tadi, kenapa sampai bulan 12, apa sampai 12 bulan? Apa impak sebenarnya daripada 12 bulan tu sebenarnya? Apa rasionalnya 12 bulan tu? Tak berani nak cakap lah cerita dia. Dia mungkin untuk digunakan untuk merancangkan ekonomi dalaman negara. Tapi dalam pada yang sama mungkin juga dia akan ada lain-lain. Apa-apa pun kita tengok nanti. Stay safe, stay at home. Thank you very much. Assalamualaikum.